Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Wahab saman Cikgu Bat, Hakim Ramli. Kaki tangan di Jabatan Komunikasi, Abdul Wahab mengambil tindakan undang-undang terhadap beberapa pihak termasuk pengarah latihan dan pendidikan Jacob. Peguam Mewakili Wahab Faizal Rahman memaklumkan surat tuntutan saman sudah dihantar kepada kedua pihak iaitu Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Shahrin atau dikenali sebagai Cikgu Bat, Cikgu Bat, dan juga kepada pengarah bahagian JKOM Hakim Ramli. Tuntutan itu berhubung penularan video perbualan lucah milik individu mirip bekas JKOM Muhammad Agus dan Wahab. Setakat ini, arahan diberikan adalah dikeluarkan surat tuntutan saman kepada kedua individu itu berhubung penularan video lucah, katanya. Ketika ditanya kepada peguam mengenai individu yang didakwa sebagai dalang konspirasi dikenali sebagai Mr. H, Faizal memaklumkan pendedahan identiti terbabit diserahkan sepenuhnya kepada polis. No comment. Cuma pada saya, pihak polis sewajarnya dedahkan identiti Mr. H bagi menunjukkan pentadbiran yang tidak memihak, katanya. Sebelum ini, rakaman video berdurasi 3 minit sejak November itu tersebar. Susulan itu, Muhammad Agus meletak jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM. Dia bukan sebab itu, tapi sebab lain. Pada sidang media, pegawai JKOM dikaitkan dengan video tular itu, Wahab mendakwa dirinya dikambing hitam untuk menjatuhkan Agus oleh individu bersama Mr. H. Okay. Right. So, kita balik kepada cerita ini. Satu kenyataan, satu letter of demand telah tersebar luas hari ini di grup-grup WhatsApp dan sebagainya mengenai tuntutan tersebut. Dan dua orang yang dituntut, yang satu adalah oleh Wahab, yang satu adalah Cikgu Bat, yang satu adalah Cikgu Bat berkenaan dengan tuntutan untuk fitnah, saman fitnah. Okey, yang itu kita faham, jelas. Sebab dia menyebarkan video tersebut dianggap sebagai fitnah. Yang kedua, saya dapati bahawa ditujukan kepada seorang bernama Hakim Ramli. Juga dia adalah ketua ketua latihan JKOM di dalam JKOM itu sendiri, Hakim Ramli. Nah, adakah dia Mr. H? Menurut peguam, itu terpulanglah kepada kepada polis untuk nak dedahkan. Tapi tuan-tuan, kita put the clues together lah. Hakim Ramli H. Okay. H dah. JKOM, dia pegawai JKOM. Okay, kat situ. Kemudian surat saman dihantar oleh Wahab kerana ada konspirasi untuk nak digunakan, dikambing hitamkan. Kalau kita kata kat sini bahawa tuntutan saman kepada dua individu berhubung video tersebut kerana mendakwa diri dikambing hitamkan untuk menjatuhkan individu bernama Agus. Maka kita boleh conclude lah bahawa itulah orangnya. Conclusion kita. Tetapi adakah itu orangnya? Yang itu pegawai polis negara Malaysia kena dedahkan lah. Bagi saya tak perlu kot untuk nak kita sembunyi-sembunyikan lagi sebab saman dah keluar. Saman dah tersebar. Benda ni dah tersebar. Kita tak boleh sembunyi-sembunyikan lagi lah. Dan menariknya perkara ini, tuan-tuan, dia bukan masalah Mr. H tu sendiri. Tetapi siapa dalang di sebalik Mr. H? Dan apa kaitan Mr. H ni, dan kalau benar Hakim Ramli ni, dengan Cikgu Bat? Kenapa tiba-tiba ada pegawai di dalam JKOM mempunyai kaitan dengan seorang ketua penerangan daripada Perikatan Nasional dalam bersatu? Bagaimana video itu tersebar dan boleh jatuh ke tangan musuh sehingga mengganggu-gugat kerajaan ini? Baru-baru ini, semalam, ada lagi tersebar satu audio dan video muka mirip Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap dengan perkataan-perkataan yang berbaur seksual, lucah. Tuan-tuan, kan saya kata akan ada keluar video, semalam dah keluar dah. Ni bukan video yang terbaru, ada video lain yang tiba-tiba keluar. Saya dah kata dah. Ini yang baru first phase ni, tuan-tuan. Kalau saya tak dedahkan macam ni, benda ni akan still going on and going on. Daulah-daulah terpendam ni akan sentiasa berlarutan dan berlangsung dengan, it still continue and continue and continue. Sampai kerajaan ini akhirnya tumbang. Disebabkan oleh bukan orang luar, musuh kita. Bukan oleh pembangkang, tetapi orang di dalam kerajaan itu sendiri. Mereka-mereka yang tak layak berada di tempat tersebut, menduduki tempat tersebut. Itu yang akan berlaku nanti. That's what will happen.
Dan kalau perkara tersebut berlaku, jangan putih mata lah. Kalau kerajaan nanti tak mencapai apa yang sepatutnya. Kita sepatutnya, Jekkom umpamanya, fokus kepada apa? Fokus kepada bagaimana nak menerangkan kepada rakyat tentang perkara-perkara ini. Saya tengok yang dua buat live saya, Daniel Jani, yang ramai lah. Ini pun dalam 6-7 ribu orang tengok kita. 6-7 ribu. 8 ribu, sorry. 7-8 ribu orang tengok kita. Daniel Jani, Mustafa Mansur, Yani, and the gang lah, geng-geng dia lah. Misomi, kita ada Solihin, kita ada Scorpion, kita ada Harun, kita ada geng apa nama dia, Norman Ridwan. So geng-geng tu ada. Tapi yang duduk dalam kerajaan tu ini luar kerajaan. Kami ni bukan bergaji. So benda ini yang sebenarnya kita kena emphasize, kita kena tekankan. Daulah tanpa pedang macam ni yang kita nak kena bantah dan kita kena terus dedahkan, tuan-tuan. Bagi saya, mereka yang merosakkan kerajaan ini, inilah tugas saya untuk dedahkan. Dan kita kena keluarkan mereka secepat mungkin. 2024 ni, 2023 adalah masa planning, mengenal pasti masalah, planning. 2024 pelaksanaan. So kita perlukan satu kerajaan yang stabil, yang tuntas, yang boleh melaksanakan tugas dengan baik. Itu sebenarnya yang kita